Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Nushamini, dalam berita Keempat TV. Liberalisme ini telah wujud sejak dahulu lagi, maka tidak hairanlah jika kita mendapati orang di sekeliling kita mengamalkan sifat liberalisme ini. Tapi apa itu liberalisme? Secara umumnya, liberalisme ini merupakan individu atau organisasi yang mengamalkan konsep liberal dalam kehidupan, dari segi politik, keagamaan dan sebagainya. Untuk kita kupas lagi topik ini dengan lebih mendalam, saya serahkan pada Cik Atira Dania untuk menerangkan dengan lebih lanjut apa itu liberalisme. Assalamualaikum, hari ini saya akan menerangkan maksud liberalisme. Liberalisme ialah fahaman yang mengukir demokrasi serta kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Walau bagaimanapun, perkataan liberal mungkin berubah mengikut konsep sesebuah negara. Pada zaman moden kini, seseorang yang liberal merujuk kepada seseorang yang menghormati kepelbagaian agama dan sikap. Dalam masyarakat Malaysia kini, golongan Islam liberal telah mula memperjuangkan ideologi mereka dengan meluas. Dengan agenda mereka ialah fahaman pluralisme dengan menyamutarafkan semua agama agar kedudukan Islam dihapuskan. Golongan ini juga memperjuangkan dua konsep iaitu individualisme dan rasionalisme. Individualisme ialah sikap keakuan atau ananya. Rasionalisme pula ialah sikap keutamaan menggunakan akal atau dalam bahasa Arabnya dikenali sebagai aqlaniun, iaitu mendewakan akal. Kesimpulannya, jika kita tidak dibendung perkara ini, masyarakat dan negara kita akan mudah terdedah dengan konsep dan perkara ini. Terima kasih Encik Nur Atira atas penjelasan yang begitu bermanfaat pada kami. Kemudian, saya serahkan pada wartawan Atika untuk topik yang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Shamimi. Jadi sekarang anda bersama saya Nur Atika Safia binti Karol Arifin untuk kita merungkai apakah impak liberalisme terhadap agama. Seperti yang kita sedia maklum, kini liberalisme semakin berleluasa dalam agama. Hal ini akan memberi impak dalam agama terhadap masyarakat umat Islam. Antara impaknya ialah berlakunya sekularisme, pluralisme, feminisme dan hermeneutika dalam agama. Secara tidak langsung, hal ini akan menyebabkan akidah umat Islam semakin runtuh dan menyebabkan generasi akan datang semakin rosak. Kini saya serahkan kepada Cik Nur Farahin Afifi untuk meneruskan isu liberalisme ini. Pada masa kini, kita dapat melihat pelbagai ilmu-ilmu Islam banyak tersebar di media sosial. Antara impak kepada masyarakat ialah yang pertama, masyarakat mudah terpengaruh dengan perkongsian di sosial media tentang ideologi liberal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat juga mudah untuk akses ilmu-ilmu agama sama ada ianya sahih ataupun tidak. Maklumat mengenai ilmu agama Islam tidak ditapis, ini boleh mempengaruhi pemikiran dan cara hidup mereka. Antara kumpulan yang menggunakan platform sosial media sebagai tempat penyebaran ideologi mereka ialah Renaissance Front, IRF. Impak yang terakhir pula impak kepada negara. Perkembangan idea dan pendekatan liberalisme bukanlah benda yang baru lagi di Malaysia. Ini telah wujud sejak tahun 1970-an lagi. Semakin banyak gerakan yang muncul sama ada daripada individu maupun badan bukan kerajaan atau pertubuhan yang baharu di Malaysia. Idea-idea liberalisme menjadi semakin pesat dengan pelbagai agenda baharu. Gerakan-gerakan ini telah membawa kepada ancaman dan huru-hara kepada rakyat Malaysia. Antara cara-cara untuk mengatasi masalah liberalisme di kalangan rakyat Malaysia dan juga negara adalah menghormati agama lain. Malaysia dicipta dengan banyak bangsa serta agama adalah untuk saling berkenal-kenalan. Sehubungan dengan itu, menghormati agama lain merupakan perkara yang diharuskan dalam kehidupan beragama. Terdapat banyak perkara yang boleh diamalkan untuk menghormati agama lain, antaranya tidak menghalalkan penjualan arak. Hal ini kerana arak merupakan minuman telah lama digunakan oleh agama lain dari segi pengamalan agama maupun tradisi hidup. Selain itu, mendalami ilmu agama lain. Liberalisme boleh wujud melalui ketidakfahaman mengenai agama lain maupun agama sendiri. Ini menyebabkan mereka mempunyai pendapat-pendapatnya ekstrim menjadi subur.
Mendalami agama-agama, terutamanya agama yang wujud di pikiran kita, amatlah diperlukan. Antara cara-cara mendalami agama lain adalah menyertai program-program terbuka yang diadakan oleh agama-agama lain. Contohnya, hari terbuka gereja atau agama Kristian. Dengan ini, orang-orang bukan Kristian dapat diperkenalkan memahami serta mendalami ilmu berkenaan agama Kristian seperti mengenai cara mereka menyembah Tuhan dan sebagainya. Seterusnya, saya akan alihkan kepada Nur Atikah Safia binti Khairul Alfil. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Izzat. Jadi kita teruskan lagi dengan cara mengatasi liberalisme dengan merujuk kepada tokoh ilmuwan agama. Kembali bersama saya lagi. Kini saya akan mengulas tentang cara mengatasi liberalisme. Antara caranya ialah dengan merujuk kepada tokoh ilmuwan agama. Antara tokoh ilmuwan agama yang boleh kita teladani ialah Syekh Mahmud Al-Husari. Terkenal dengan sikap beliau yang berpandangan jauh, beliau juga merupakan seseorang yang cakna akan agama dengan meneladani Al-Quran dan ayat-ayat suci Al-Quran. Hal ini, beliau juga menyuarakan pendapat beliau apabila berlakunya penyebaran agama Kristian yang berleluasa. Dengan ini, wajarlah kita menjadikan beliau sebagai salah satu contoh untuk kita meneladani Al-Quran dan menjadi Muslim yang bertakwa. Secara amnya, liberalisme sepatutnya tidak dipraktikkan di Malaysia. Mereka yang meletakkan tuduhan liberal ada kalanya berfikiran secara liberal. Kesimpulannya, kajian ini memfokuskan mengenai isu berkaitan dengan akidah. Hasil kajian ini mendapati bahawa fahaman liberal agama bertapak di Malaysia dan bergerak menerusi seruan kepada pembaharuan dalam agama. Akan tetapi, kajian juga mendapati bahawa agama Islam merupakan agama yang mempunyai identiti yang tetap. Oleh itu, kita mestilah meyakini agama Islam adalah agama suci dan menjadikan sebagai panduan hidup.